Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Yang mana pada waktu semalam, semua kita dimatikan seketika oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya bila kita tidur, kata ulama, Allah Ta'ala matikan kita seketika. Dan pada pagi ini sekali lagi, Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah dengan menghirup udara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Lebih-lebih lagi kita hidup dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan keampunan, yang penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah Ta'ala berfirman, Okay, Ustaz. So, Ustaz dah hilang balik. Ustaz boleh suara Ustaz hilang semula. Kami tak dengar apa-apa, Ustaz. Kami tak dengar apa-apa daripada Ustaz. Ustaz keluar dan masuk semula, Ustaz. Internet masalah Wi-Fi ni. Ustaz keluar sekejap, masuk semula, Ustaz. Tak dengar apa-apa ni. Tu adalah senyum lah. Sila, Ustaz. Gangguan. Tak dengar suara tu. Allah Muhammad. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf, dia terputus sekali lagi. Allah Muhammad. Okay, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala berfirman, seandainya kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kamu. Dan seandainya, kata Allah, kamu kufur ingkar akan nikmatku, kata Allah, maka azabku adalah amat pedih. Maknanya kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala masukkan kita dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba dalam bulan Ramadan kita buat dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah. Maka Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni dalam bulan Ramadan? Bila kita buat dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan kita orang yang bertakwa. Subhanallah. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Saya ulang balik, takwa ni maksud dia melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi nikmat apa lagi yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni? Apabila kita buat sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti mana sabda Nabi SAW, Man qama Ramadan, man sama Ramadan, man qama Lailatul Qadr, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berpuasa, yang menghidupkan malam Ramadan
yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian apa lagi nikmat yang Allah Ta'ala akan tambah kat kita dalam bulan Ramadan bila kita buat sungguh-sungguh. Maka Allah Ta'ala akan bebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu jangan kita duk cakap pandai-pandai kita. Kita kata tak apalah Ustaz, kita masuklah neraka Ustaz. Lepas tu kita masuklah syurga. Allahu Akbar. Kita nak duduk di neraka esok walaupun satu saat kita tak mampu, ibu ayah sekalian. Sebab satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Nak duduk di hari akhirat satu saat pun kita tak mampu. Sebab satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Sebab tu kita kalau boleh tak mau kita ni dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Walaupun seketika kita tak mau. Sebab itu kata ulama, esok apabila kita berada di mizan, kita akan ditimbang amalan kita. Contohnya kata ulama, katalah dosa kita ni ada 100. Dan pahala kita ada 90 ya. Bila ditimbang waktu tu tiba-tiba dosa kita lebih. Dia akan jadi macam ni. Bila atas timbangan esok, yang 100 dosa tu dia akan tolak dengan 90 pahala. Maka lebih lagi dosa tu ada 10. Maka 10 itulah dosa kita yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya sikit sangat je. Sebab tu kita ni duduk atas dunia ni mengharap sungguh kepada Allah. Sebab kita nak masuk syurga bukan dengan amal ibadah kita semata-mata. Sebab orang yang buat amal ibadat sekalipun belum tentu boleh masuk syurga. Tetapi kita nak masuk syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita ni mengharap kepada Allah. Sebab syurga tu hak Allah, bukan hak kita. Bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa lagi nikmat yang Allah Ta'ala akan tambah kepada kita apabila kita duduk dalam bulan Ramadan, kita buat bersungguh-sungguh Ramadan ni. Maka Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Sebab itu specialnya orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda ada 2 saat kegembiraan bagi orang yang berbuka puasa. Yang pertama kata Rasulullah, iaitulah pada saat dia berbuka puasa. 2 saat yang gembira bagi orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka puasa. Dan yang kedua iaitulah saat di mana esok di hari akhirat dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan waktu tu seronok ni tak tahu nak abang dah. Kata ulama bila kita boleh tengok Allah esok ni, maka ahli syurga akan terlupa kepada nikmat syurga selama 40 tahun. Allahu Akbar. Dan ada ulama sebut 40 tahun. Maknanya bila tengok Allah ni nikmat ni seronok tak tahu nak abang dah. Sebab itu kita esok ni boleh tengok Allah tak sama. Ada yang boleh tengok Allah 24 jam. Ada yang boleh tengok Allah sehari semalam. Ada yang boleh tengok Allah setahun sekali. Ada yang boleh tengok Allah seminggu sekali. Ada yang boleh tengok Allah 100 tahun sekali. Allahu Akbar. Tak sama mata kita. Sebab tu jagalah mata kita ni. Sebab mata ni lah esok yang akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan duk tengok maksiat banyak. Tinggallah maksiat mata. Sebab esok ni kita nak tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata ulama apabila Allah Ta'ala hilang sekejap daripada pandangan mata kita, maka ahli syurga akan menangis pada waktu itu. Ahli syurga kata, Ya Allah, jangan kau hilang daripada pandangan mata kami, Ya Allah. Sesungguhnya kami amat rindu kepadamu, Ya Allah. Hadirin, hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ni, dalam syurga esok, Allah Ta'ala akan bergurau dengan ahli syurga. Allah Ta'ala akan berkata kepada seorang ahli syurga tu, Allah Ta'ala berfirman, bukankah kamu ni dulu, waktu hidup atas dunia dulu, banyak dosa kepada aku?
Maka ahli syurga ni bila Allah Ta'ala sebut macam tu, ahli syurga ni tunduk kepala di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab malu dengan dosa yang dilakukan waktu dia hidup atas dunia dahulu. Tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah mengampunkan dosa-dosa kamu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini di antara gurauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ahli-ahli syurga. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pada saat Allah Ta'ala buka hijab kepada kita untuk melihat Allah pada waktu itu. Apabila ahli syurga melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum ahli syurga tengok Allah waktu tu melihat Allah. Wajah ahli syurga semuanya berseri-seri. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiya nazirah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman pada hari itu, wajah ahli syurga semuanya berseri-seri. Kenapa wajah ahli syurga berseri-seri? Kerana pada waktu itu, mereka melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala buka hijab kepada ahli syurga pada waktu itu melihat Allah. Apabila ahli syurga melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada saat dan ketika itu. Semua ahli syurga sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada yang menangis pada saat itu sedang sujud kepada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, wahai ahli syurga, angkatkan kepala kamu. Kerana pada hari ini bukan masanya untuk kamu sujud kepada aku, kata Allah. Kerana pada hari ini adalah hari untuk aku sempurnakan segala nikmat-nikmatku kepada kamu, kata Allah. Maka ada di kalangan ahli syurga yang menangis. Ahli syurga kata, ya Allah, kami sedari Allah dengan amalan yang sedikit yang kami buat waktu kami hidup di atas muka bumi Allah dahulu. Tiba-tiba pada hari ini, ya Allah, kau buka hijab kepada kami, ya Allah, untuk melihatmu, ya Allah. Ulama bagi contoh, seperti mana seorang anak yang terpisah dengan ibu kandungnya berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba bertemu kembali dengan ibunya pada waktu itu. Kita duduk tengok rancangan Jejak Kasih dan sebagainya dulu. Bila dia tengok mak dia waktu tu, dia peluk mak dia cium mak dia, Allahu Akbar. Itu sama-sama makhluk. Ini kan pula Tuhan yang telah menjadikan kita ibu ayah sekalian. Yang mana kita berdoa pada setiap malam. Kita berdoa dalam bulan Ramadan kepada Allah. Tiba-tiba esok di hari akhirat kita dapat melihat pencipta kita pada waktu itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wahai ahli syurga, angkatkan kepala kamu. Sebab hari ini bukan masanya untuk kamu sujud kepada aku. Tetapi hari ini adalah hari untuk aku sempurnakan segala nikmatku ke atas kamu, kata Allah. Lalu ada di kalangan ahli syurga yang menangis, kata, ya Allah, izinkan kami sujud kepadamu, ya Allah. Kerana kami sedar, ya Allah, dengan amalan yang sedikit yang kami buat waktu kami hidup atas muka bumi dahulu. Tiba-tiba hari ini kami dapat melihatmu, ya Allah. Izinkan kami sujud kepadamu, ya Allah. Lalu Allah Ta'ala izinkan kepada ahli syurga untuk sujud kepada Allah pada waktu itu. Dan selepas itu, kata ulama, tidak ada lagi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Dan betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Yang mana pada saat kita sedang melakukan maksiat dulu ni. Tapi Allah Ta'ala tak ambil nyawa kita waktu tu. Pokoklah waktu tu kita banyak dosa. Kita tinggal semayang waktu tu. Tiba-tiba bila kita makan nasi lekat. Bila lekat tu telan layak pun tak lepas. Nak kena jolok dengan batang menyapu. Kan? Dah Allah Ta'ala tak buat lagu tu. Tak semayang lama mana dah. Duk makan nasi kadang-kadang sampai 5 pinggan. Tapi semayang dok juga. Allahu Akbar. Dapat harta punya banyak.
tapi tak pernah keluarkan zakat. Tapi Allah Ta'ala tak rampas harta dia. Tak rampas. Allah Ta'ala biar kita ni. Allahu Akbar. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nah, sebab itu saya memilih tajuk seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita faham mengenai konsep puasa dalam bulan Ramadan. Yang mana puasa dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala datangkan Ramadan kepada kita. Dan kemudian dalam bulan Ramadan adanya ibadah puasa. Dengan tujuan Allah Ta'ala nak jadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah Ta'ala nak jadikan kita ni orang yang bertakwa? Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah Ta'ala berfirman, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekalan untuk kita balik bertemu dengan Allah ialah takwa. Sebab takwa ini adalah sesuatu yang amat-amat disukai oleh Allah. Sebab tu insan yang mulia di sisi Allah ialah insan yang bertakwa. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, buatlah puasa dengan bersungguh-sungguh. Sebab tu saya pilih tajuk andainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Jadi apa persiapan dia kalau kita nak jadikan Ramadan ni Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita kena tuntut ilmu. Belajar tentang puasa ni. Kena ada ilmu. Masuk bulan Ramadan, siaplah dengan ilmu. Ataupun kita sedang menjalani ibadah puasa, kita belajar. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Nabi SAW bersabda, seandainya Allah Ta'ala inginkan seseorang itu menjadi baik, Allah Ta'ala buat macam mana? Allah Ta'ala bagi kefahaman agama kepada dia. Sebab itu ilmu ni kata ulama. Ilmu kata ulama iaitulah pemimpin bagi amal. Ilmu ni dia memimpin amal kita. Sebab tu ilmu ni dia tak boleh tolong kita di hari akhirat. Sebab orang yang ada banyak ilmu belum tentu boleh tolong dia selamat daripada api neraka. Tetapi ilmulah, waktu duduk atas dunia ni, ilmulah yang akan memimpin kita untuk melakukan amal ibadah. Amal ibadat yang macam mana? Yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dhar. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu mempelajari satu bab daripada ilmu Allah, sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah, maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya kita duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi kata, belajar satu babnya, maka lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Maknanya apa dia? Maknanya kalau kita buat amal ibadat ataupun sembahyang kita sembahyang sampai 1000 rakaat sekalipun, tetapi bila kita buat dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah. Sebab itu ulama pernah menyebut sebaik-baik taat kepada Allah iaitulah sibukkan diri dengan majlis ilmu. Sebab tu saya, Allah Akbar, saya respect sungguhlah. Saya ucap tahniahlah kepada ibu ayah sekalian. Lepas satu majlis ilmu, duduk pula dalam majlis ilmu, tak jemu-jemu. Subhanallah, tahniah. Sebab ulama kata sebaik-baik taat, sibukkan diri dengan majlis ilmu. Itu sebaik-baik taat kepada Allah. Sebab itu kata ulama lagi, siapa yang duduk pada hari Jumaat, ulama pesan ni, ulama kata siapa yang hidup dalam hari Jumaat, kemudian dia tak buat maksiat pada hari Jumaat, maka seminggu tu Allah Ta'ala akan peliharakan dia daripada melakukan maksiat kepada Allah.
Hari Jumaat ni siapa yang jaga diri dia tak buat maksiat, maka seminggu Allah Ta'ala akan jaga dia daripada melakukan maksiat kepada Allah. Sebab tu beruntung pagi Jumaat ni boleh duduk dalam majlis ilmu. Kemudian kita berselawat pula ke atas Nabi. Yang mana hari Jumaat ni lah segala selawat-selawat kita akan dipersembahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ulama sebut siapa yang berselawat ke atas Nabi, sebenarnya dia sedang berkhidmat kepada kedua ibu dan ayahnya. Bila dia berselawat, maka malaikat akan bagi tahu kepada Rasulullah nama orang yang berselawat ke atas Rasulullah. Kemudian malaikat akan beritahu kepada Rasulullah nama ibu dan ayah orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Sebab tu Nabi bagi jaminan, Nabi kata siapa yang berselawat ke atasku pagi 10 kali, petang 10 kali, maka Nabi jamin akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW. Siapa yang selawat ke atas Nabi sehari tak kurang pada 1000 kali, maka sebelum dia meninggal dunia, kata Rasulullah, dia akan melihat tempatnya di dalam syurga. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, apabila kamu tengok ada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, tiba-tiba dahinya berpeluh pada ketika itu, maka kata Rasulullah, maka sebenarnya orang tersebut adalah orang yang beriman, yang mana pada saat dan ketika itu Allah Ta'ala sedang memperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam syurga. Allahu Akbar. Dan Nabi kata, bagi orang yang beriman meninggal dunia, ada 3 tanda di wajahnya. Yang pertama, dahinya berpeluh. Yang kedua, keluar air matanya. Dan yang ketiga, bibir mulut dia kering. 3 tanda. Nabi kata kalau tengok ada 3 tanda ni di wajah orang yang beriman tersebut bila dia meninggal dunia, maka Nabi kata tak perlu bimbang lagi dah. Sebab apa? Sebab dia dah nampak dah tempat dia di dalam syurga. Apa dia tanda dia? Dahi berpeluh, keluar air mata dan bibir mulutnya kering. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Yang mana apabila meninggal dunia, terdapat tanda di wajah kita, dahi berpeluh, keluar air mata dan bibirnya kering. Dan pada saat itu, kita sedang melihat tempat kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan ulama kata kalau kita ni sehari berselawat ke atas Nabi pun tak cukup lagi 1000 kali. Maka ulama kata berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita agar dapat kita berselawat ke atas Nabi sehari tak kurang daripada 1000 kali. Cubalah ibu ayah sekalian. Jangan bazirkan masa lagi dah. Banyakkan berselawat ke atas Nabi. Dan zikir dalam bulan Ramadan, Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Mastika Hadis. Boleh buka kitab Mastika Hadis berkaitan dengan kelebihan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nabi SAW menyebut ada 4 zikir dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Nabi suruh banyak kita ni berzikir menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Ataupun nak buat lagu boleh tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan. Dia buat lagu seronok ni ustaz. Kan. Boleh tak ada masalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, zikir dalam bulan Ramadan ni astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kan? Dan orang yang banyak beristighfar, maka rezeki dia akan melimpah ruah. Yang ketiga, Nabi suruh banyak menyebut bulan Ramadan ni apa dia? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Minta ke Allah, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga. Tak erti bahasa Arab, cakap bahasa Melayu. Ya Allah masukkanlah aku dalam syurga dan bebaskanlah aku daripada azab api neraka. Minta masuk syurga, kalau boleh minta ya Allah masukkanlah aku dalam syurga bersama dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi cantik. Lagi cantik. Ya Allah bebaskanlah aku daripada azab api neraka. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang menyebut ya Allah masukkanlah aku dalam syurga sebanyak 3 kali,
maka syurga akan berdoa kepada Allah supaya dimasukkan kita dalam syurga. Dan siapa yang berdoa pada Allah sebanyak 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Dia baca 3 kali, maka neraka berdoa kepada Allah supaya dijauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu neraka dia cukup benci dengan orang yang selalu menyebut Allahumma ajirna minan nar. Neraka benci. Neraka tak suka pada orang yang selalu menyebut Allahumma ajirna minan nar. Dan sebab tu Nabi pesan kat kita, lepas sembahyang maghrib suruh baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baca berapa kali? 7 kali. Nabi kata siapa yang baca 7 kali, setiap kali lepas sembahyang maghrib dia baca 7 kali, maka Allah Ta'ala kalau dia mati waktu malam, dia akan dimasukkan dalam syurga. Dan siapa yang baca 7 kali lepas subuh, dia baca 7 kali lepas subuh, kemudian kata Nabi, kalau dia baca 7 kali lepas subuh, kalau dia mati pada waktu siang, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Dan siapa yang baca ayat kursi sekali, setiap kali lepas sembahyang, maka jarak dia dengan syurga adalah kematian. Oh, sebab tu kita tengok baliklah. Nah, pasal apa Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita ni? Pasal apa? Dia antaranya sebab amalan-amalan yang kecil macam tu pun kita masih lagi tak jadikan amalan rutin dalam kehidupan kita. Tu yang Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita tu. Nah, sehingga Allah Ta'ala izin masuk bulan Ramadan. Allahu Akbar. Besar rahmat sungguh. Sebab tu kalau boleh setiap kali bila masuk lepas sembahyang maghrib, buat sujud syukur. Sebab apa? Bila masuk maghrib ni, masuk hari yang baru dah. Maknanya kita bersyukur Allah Ta'ala buat masuk kita, panjang lagi umur kita, masuk pada hari yang baru. Tu kita ni, tanda-tanda orang yang bersyukur. Sebab tu nak bersyukur kepada Allah. Kita tak perlu naik duduk atas bukit tu. Hidup melalak macam Tazir tu. Kata apa? Ya Allah, terima kasihlah ya Allah sebab bagi hidup bulan Ramadan. Kan? Ataupun naik pokok nyok. Orang tanya, mak ni naik pokok nyok apa ni? Saatlah aku tahulah aku nak buat apa. Aku naknya naik pokok nyok ni aku nak ucap terima kasih kat Allah. Naik sampai atas, pegang tang buah nyok tu, buah kelapa tu, duk menyerit. Ya Allah, terima kasihlah sebab bagi hidup bulan Ramadan. Kan? Bukan macam tu cara nak syukur kepada Allah. Cara syukur kepada Allah macam mana? Bila Allah Ta'ala bagi kita masuk bulan Ramadan, kita berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan daripada Allah. Contoh orang yang berpuasa dengan penuh pengharapan ni macam mana? Bila dia berpuasa, dia bukan setakat menahan makan dan minum saja, tapi dia menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Kemudian, menghidupkan malam Ramadan juga. Dalam bulan Ramadan, dia mengharapkan pengharapan daripada Allah. Dia berdoa ni sungguh-sungguh. Bulan Ramadan ni, dia buat tarawih sungguh-sungguh. Tak larat tera mana pun dia tak balik. Selagi tak habis tarawih dengan witir. Dia tunggu sampai habis. Kan? Dia pergilah ke mana pun. Demam tera mana sakit pun sampai juga masjid. Subhanallah. Tak mampu main masjid, semayang juga tarawih dan witir di rumah. Jangan pergi semayang tarawih dengan witir, Aisyah tak mayang pula dah. Kan? Dan ada orang yang tak ada ilmu hari ni. Dia pergi semayang tarawih. Dia nak pergi semayang tarawih. Pergi tu orang dah semayang Aisyah habis dah. Kemudian dia pergi pederah buat tarawih sama geng-geng semayang tarawih. Habis semayang tarawih kawan dia tanya, hang tadi semayang tak semayang Aisyah? Oh dia kata doa. Aku terah buat tarawih kali apa? Kawan dia kata, terkorak ha. Kan lebih kurang lagu tu lah. Pasal apa? Sebab syarat nak semayang sunat tarawih, kena semayang Aisyah dahulu. Ni pederah. Lepas tu abang ni tak apalah, saya ikut balik semayang di rumah lah. Tak boleh lagu tu. Dia kena semayang Aisyah dahulu. Kalau kita main lambat, tengok orang duk semayang tarawih dah. Kita boleh duduk belakang, jadi makmum. Kita buatlah niat kita semayang fardu Aisyah. Sebab tu bila kita buat amal ibadah dalam keadaan tak ada ilmu, amalan yang kita buat jadi sia-sia. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita ni. Jadikan kita dan Allah Ta'ala takdirkan adanya hidup dan mati ni. Tujuan dia untuk apa? Untuk nak uji kita. Sejauh mana amalan kebaikan yang kita buat atas muka bumi Allah ni. Sebab tu rugi orang yang buat amal ibadah dalam keadaan tak ada ilmu. Apatah lagi kalau Ramadan pada tahun ni adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupannya. Takkah jadi amalan tu sia-sia? Dia orang puasa, dia pun puasa. Orang sembahyang tarawih, dia pun sembahyang tarawih. Tetapi dia tak jadikan itu sebagai ibadat. Dia jadikan apa? Dia jadikan sebagai adat. Jadi adat dah. Orang main masjid, dia pun main masjid. Orang tak main, dia pun tak main. Kan? Dan dia main masjid bulan Ramadan ni. Sebab itu kata ulama, jangan kita jadi penyembah-penyembah Ramadan. Jangan kita jadi penyembah Ramadan. Main bulan Ramadannya baru kita nak buat amal ibadat bulan lain. Sedangkan Ramadan ni Allah Ta'ala buat main kat kita, datangkan kepada kita Ramadan, ialah sebagai madrasah kepada kita. Untuk melatih kita. Kalau kita sebelum ni kita tak main masjid, kita tak pergi surau, bulan Ramadan kita main surau. Sebab itu kata ulama sufi, jangan kita sangka waktu kita sihat, waktu kita hidup atas dunia, kita tak main masjid, kita tak main surau untuk solat berjamaah, untuk duduk dalam majlis ilmu. Jangan kita ingat benda tu tak ada apa. Tak ada kesan efek apa kat kita. Tetapi sebenarnya dia kena faham. Apabila dia tak boleh main masjid, tak boleh main surau, tetapi dalam masa yang sama, dia boleh pergi tempat-tempat yang dia nak pergi. Contohnya dia boleh pergi mall, dia boleh pergi market, dia boleh pergi jalan-jalan, pergi makan angin dan sebagainya. Tapi masjid dia tak boleh main. Sebenarnya kata ulama, Allah Ta'ala sedang membencinya. Allah Ta'ala sedang membencinya. Dan Allah Ta'ala sebenarnya tak mau dia menjadi tetamu-tetamu Allah waktu dia hidup atas muka bumi Allah. Dan ingat kata ulama pada saat dia mati. Bila dia mati orang bungkus dia. Orang bungkus dia, orang bubuh dalam khanda. Orang angkat mayat dia, buat main masjid, buat main surau pada waktu tu. Tanya balik diri dia. Adakah waktu tu dia main ke masjid, orang usung dia buat main? Adakah Allah Ta'ala suka pada dia pada waktu tu? Wallahu akbar. Samalah kata ulama, kalau seseorang tu boleh baca Quran, tetapi dia tak baca Quran. Dia sibuk baca Facebook sampai 2-3 jam. Dia sibuk baca yang lain, tengok TikTok dan sebagainya. Sampai berjam-jam. Sedangkan Al-Quran 2 muka surat pun tak boleh baca. Sedarlah kata ulama sufi. Sebenarnya Allah Ta'ala tak inginkan untuk mendengar suaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak ni yang ramai kita tak sedar. Ada setengah orang dia tak pernah bangun malam, dia tak rasa apa. Orang tanya dia, semalam tak buat tahajud ke? Dia kata tidur bagi cukup 8 jam lah sebab tak apa sihat. Kan? Tahajud apa tak buat, malas nak buat. Allahu Akbar. Sebab tu ulama kata jangan kita sebut kita malas nak buat tahajud. Jangan kita sebut aku ni malas nak buat qiyamul lail. Sebab kata ulama, bila kita sebut kita malas nak qiyamul lail, sebenarnya kita malas untuk bertemu dengan Allah. Allahu Akbar. Bila kita malas nak bertemu dengan Allah, adakah Allah Ta'ala rajin nak bertemu dengan kita? Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita ni orang yang jahil. Kadang-kadang kita cakap ikut hawa nafsu kita. Sebab itu kata ulama, bila kamu jumpa orang yang jahil, jangan kamu bertengkar, berdebat dengan dia. Siapa? Sebab bila kita berdebat dengan orang yang jahil, akan menyebabkan orang yang jahil itu akan jauh daripada Allah. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala
bila berjumpa dengan orang jahil ajak berdebat ke apa semua dengan dia tak mau. Sebab apa? Sebab bila berdebat dengan orang jahil ni, dia akan bercakap ikut hawa nafsu. Bila cakap ikut hawa nafsu, orang bagi dalil Al-Quran tak mau dengar, bagi dalil hadis tak mau dengar, dan akhir sekali akan menjauhkan dia daripada Allah, dan akhirnya boleh menjadikan seseorang itu, orang yang jahil itu menjadi kufur. Yang paling malang lagi, boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Kata ulama lagi, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Sebab itu, seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, maka sebelum ataupun kita buat amal ibadat ni, biarlah kita buat dalam keadaan ada ilmu. Tahniahlah boleh duduk dalam majlis ilmu. Daripada tadi ni sampai sekarang tak keluar lagi, subhanallah. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Berkaitan dengan kematian ni kata ulama. Dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14. Ibu-ibu dan ayah sekalian boleh tulis. Surah Al-Mulk ayat 14. Kalau siapa yang rajin jadikan amalkan ayat ni sebagai wirid dia. Ayat 14 dalam surah Al-Mulk ni berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ulama sebut, siapa yang jadikan wirid ni dalam ayat ni sebagai wirid dalam kehidupan dia, yang pertama, Allah Ta'ala akan izinkan kepada dia, dia boleh tahu bilakah dia akan meninggal dunia. Dia boleh tahu bila dia nak mati. Agak-agak ibu ayah sekalian nak apa tak? Dia tahu aku pakai tak baca dah. Pasal apa? Pasal kita ni dengan mati ni Allahu Akbar. No? Ibu ayah sekalian, dengan mati ni cukup tak mau. Sebab tu kalau tengok, kalau kita ni tengah duk seronok tengok Maharaja Lawak Mega kan. Tengok Maharaja Lawak Mega. Peace yo kan. Tengok seronok gelak kongkang. Tiba-tiba orang main bak. Ni jiran sebelah rumah meninggal dunia dah. Adakah kita waktu tu sambung gelak? Tak sambung gelak dah. Pakat sengap habis dah. Sunyi lah. Bertanya mati bila? Kan dia lagu tu. Nada pun lain dah. Pokoklah orang main bak. Jiran sebelah meninggal dunia. Meninggal dah. Aku dah kata dah. Itu dah. Tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada dah. Tak ada. Bila sebut kata mati ni Allahu Akbar. Satu perkara yang paling kita tak suka. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah, dia cukup suka dengan kematian. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dia pun cukup suka dengan kematian. Sebab apa? Tak sabar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi SAW bersabda lagi, sebaik-baik manusia yang hidup, sepandai-pandai manusia, sebijak-bijak manusia yang hidup atas muka bumi Allah ni siapa dia? Iaitulah orang yang selalu ingat kepada mati. Dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Oh, yang tu orang yang paling pandai. Kita tu ingat orang yang paling pandai ni, orang yang ada PhD, orang yang ada master, orang yang ada ijazah, orang yang ada diploma. Tetapi Nabi sebut, orang yang paling cerdik yang hidup di atas muka bumi Allah ni siapa dia? Iaitulah orang orang yang selalu ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. Kemudian, seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, maka apa yang perlu kita buat? Maka banyakkan berdoa kepada Allah. Kemudian mengharap kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena gantung harap sungguh-sungguh. Ya Allah, jadikanlah Ramadan pada tahun ini ya Allah adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan aku ya Allah. Jadikanlah amal ibadah aku ni amal ibadah yang diterima oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah amalanku ini ya Allah amalan yang akan menyelamatkan aku daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amal ibadatku dalam bulan Ramadan ini ya Allah menjadi asbab untuk aku masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Satu pengharapan kita. Sebab bila mati ni tak habis dah, tak boleh buat apa dah.
Bila keluar pada roh daripada jasad, waktu tu tak boleh buat apa lagi dah. Dan waktu tu yang akan datang pada kita, kata ulama, ialah penyesalan. Apa dia penyesalan kita? Penyesalan kita iaitulah di antaranya, iaitulah menyesal sebab hidup atas dunia tak mau dengar nasihat. Satu penyesalan yang paling menyesal. Sebab itu kata ulama lagi, sezalim-zalim manusia ataupun zalim yang paling zalim sekali apa dia? Iaitulah membiarkan diri hidup di dalam kejahilan. Hak tu zalim yang paling zalim. Zalim yang paling zalim bagi seorang manusia itu apa dia? Membiarkan dirinya hidup di dalam kejahilan. Hidup dalam keadaan jahil. Orang main mengaji, dia tak mengaji. Orang main belajar agama, dia tak belajar agama. Duduk depan TV. Duduk berlatih menyanyi. Duduk berlatih menyanyi. Kan? Dia syok duduk karaoke lagi. Daripada duduk baca Quran. Daripada duduk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Kemudian apakah lagi perancangan kita seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita? Iaitulah kita hendaklah merancang dan berazam untuk memperbanyakkan sedekah. Merancang dan juga merencana ataupun berazam untuk memperbanyakkan sedekah-sedekah kita. Banyakkan sedekah bulan Ramadan. Bagi whole out punya. Pergi ke masjid, apatah lagi nak masuk 10 malam yang terakhir ni. Yang sebelum ni duk bubuh RM10. Lepas ni kita pergi masjid. Surau kita buh 50 pula. Takkan rugi. Sebab amalan yang paling mudah sekali, iaitulah amalan sedekah. Dengan bersedekah akan melapangkan kubur kita. Allahu Akbar. Tak mau ke kubur kita ni jadi lapang. Sedekah bagi banyak. Allah Ta'ala pemudahkan kita pada urusan sakaratul maut kita. Pemudahkan urusan barzah kita. Pemudahkan urusan kita di mahsyar. Dan lepas sedekah tu, ni yang jarang kita buat. Kita biasanya bubuh duit dalam tabung tu, kita jarang bersedekah. Sedangkan bila bubuh duit dalam tabung, kemudian berdoa, maka doa pada waktu itu mustajab doa. Kita jarang sedekah. Lepas sedekah kita doa, kita jarang. Lepas ni kita buat. Buh duit dalam tabung, lepas buh duit, terus berdoa kepada Allah. Sebab doa kita mustajab. Sebab itu Nabi SAW bila masuk bulan Ramadan, Nabi lah orang yang paling pemurah. Sebab itu, marilah kita sama-sama hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, "Man ahya usunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi kata, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mengasihi aku. Dan siapa yang kasih kepada aku, kata Rasulullah, maka dia akan duduk bersama dengan aku di dalam syurga. Kemudian apa lagi perancangan kita? Seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kita hendaklah merancang dan berazam dalam diri kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kosong kok mana pun baca Quran bagi banyak. Ada orang kata, "Ustaz, saya ni Quran pun tak pandai. Saya tak pandai baca Quran, Iqra' satu pun tak lepas, Ustaz. Oi. Saya baca, orang baca alif fathah, ba fathah, ba. Saya baca alif fathah, ba." Kan? Alif patah, ba patah, ba. Ya, semua patah. Kan? Orang baca Allah fathah, alif fathah, dia baca alif patah. Kan? Semua patah habis. Kan? Baca Quran bagaimana? Kalau tak boleh baca Quran, baca Qul Wallahu Ahad. Nabi kata siapa yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka pahala dia sama dengan khatam sebuah Al-Quran. Subhanallah. Kalau bulan Ramadan ni lagilah pahala dia punya besar. Baca Qul Wallah 3 kali sama dengan khatam sebuah Al-Quran. Baca 10 kali kata Rasulullah, surah Al-Ikhlas dia baca 10 kali. Maka Allah Ta'ala sedang bina baginya satu mahligai di dalam syurga. Allahu Akbar. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Jadi apa lagi perancangan kita yang kita nak buat seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita?
seeloknya ibu ayah sekalian kita buat checklist. Buat checklist. Start pada subuh. Start pada sahur. Lepas sahur buat apa? Sembahyang sunat tahajud. Lepas sembahyang sunat tahajud buat sembahyang sunat taubat. Kemudian sembahyang subuh berjamaah. Kalau ada buat tulis dalam buat macam borang. Buat borang orang kata apa? Borang semak. Kan? Tulis nombor 1 sahur. Kalau dah sahur, okey, right. Kemudian tahajud. Oh, tahajud kalau buat, right. Kemudian solat sunat taubat kalau dah buat, right. Kemudian sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat qabliyah subuh kalau dah buat, right. Kemudian sembahyang subuh berjamaah kalau dah buat, right. Macam tu. Barulah kita tengok, ada lagi tak buat ni lepas subuh tadi. Apa dia? Tak baca Quran. Tulis. Bila baca Quran baru right. Buat macam tu. Pelekat di dinding tu. Ataupun buat pelekat di dinding nama kita satu, nama suami kita, nama anak-anak kita. Kan. Baru dia berlumba-lumba. Boleh tengok, anak aku ni tak semayang lagi ni. Tak semayang tahajud lagi. Panggil, abang ni tahajud tak semayang ni. Tengok duk kosong ni, tak right ni. Anak kita, mayang dah mak ni tapi lupa nak right. Kan? Kita boleh buat macam tu. Barulah dia jadi berlumba-lumba dalam bulan Ramadan. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Sebab kita tahu dah, kita nak balik bertemu dengan Allah, kita nak bawa balik amal ibadah kita. Alangkah ruginya kita ni hidup atas dunia, dapat hidup dalam bulan Ramadan tetapi bila Ramadan pergi meninggalkan kita, dalam keadaan Allah Ta'ala tak ampunkan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi kata, celakalah manusia yang apabila Ramadan datang kepada dia, kemudian Ramadan pergi meninggalkan dia dalam keadaan Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa-dosanya. Tiba-tiba balik bertemu dengan Allah. Dah lah tak tahu kata Ramadan ni Ramadan yang terakhir. Tiba-tiba buat sambil lewa je. Tiba-tiba balik bertemu dengan Allah pada waktu tu. Allahu Akbar. Menyesal tak sudah dah. Waktu tu nak minta balik main ke dunia. Daripada Allah, Allah Ta'ala tak bagi dah. Dalam surah Sajadah ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, "Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Allah Ta'ala berfirman, dan jika sekiranya kamu melihat mereka, ketika orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, lalu mereka berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sebenarnya kami telah melihat dan mendengar apa yang telah berlaku kepada penghuni-penghuni syurga. Kami telah melihat dan mendengar bagaimana keadaan ahli-ahli neraka, ya Allah. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Sesungguhnya kami nak mengerjakan amal yang soleh. Sesungguhnya kami pada hari ini yakin sungguh dah, ya Allah." Allahu Akbar. Ini Allah Ta'ala rakam siap-siap dah kepada kita untuk kita, untuk sebagai peringatan kepada kita. Sebab tu beruntung orang yang mengaji ni. Sebab orang yang mengaji ni dia boleh tahu apa yang perlu dia buat waktu dia hidup atas dunia dan apakah amalan yang boleh menyelamatkan dia waktu berada pada saat menghadapi sakaratul maut, pada saat menghadapi berada di alam barzakh dan pada saat berada di mahsyar. Dan dia boleh tahu apakah amalan yang boleh menyelamatkan dia daripada azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang tak mengaji, orang yang jahil, dia tak tahu matlamat hidup dia tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk apa? Allah Ta'ala jadikan kita, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinni wal insa illa liya'budun." Allah Ta'ala berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk apa? Untuk seronok-seronok ke atas dunia ni? Dah. Allah Ta'ala jadikan kita ni untuk apa? Untuk buat amal ibadah kepada Allah. Jadi bila kita nak buat, nak jadikan amal ibadah kepada Allah ni lagu mana? Kita buat hak wajib yang Allah Ta'ala suruh.
automatik apa yang kita buat yang lain, semuanya jadi ibadah. Dia pergi kerja, nak bagi jadi kerja tu ibadah apa dia? Dia jangan tinggal sembahyang. Bila mai waktu sembahyang, dia sembahyang. Maka amalan dia, kerja dia tu, walaupun dia kerja dia pomen kereta, perbaiki kereta, walaupun dia seorang cleaner, tetapi oleh kerana sampai waktu sembahyang dia sembahyang, maka pada waktu itu walaupun dia seorang penyapu sampah, tapi amalan dia tu, pekerjaan dia tu menjadi ibadah. Sebab apa? Sebab dia menunaikan tanggungjawab dia kepada Allah. Nah, tapi bagi orang yang tak ada ilmu, dia buat apa pun jadi maksiat pasal apa? Sebab dia tinggal perkara yang difardukan oleh Allah, contohnya sembahyang. Bila mai waktu sembahyang, dia tak sembahyang. Maka dia buat kerja dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah. Samalah dengan orang yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Bila dia tak tutup aurat dengan sempurna, bila dia keluar daripada rumah, dan bila bertemu dengan lelaki yang bukan mahram, maka dia sebenarnya sedang mencipta dosa-dosa dia. Dia sedang buat dosa-dosa. Malaikat tulis haram. Dia keluar pada rumah haram. Sebab apa? Sebab dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Celah-celah tu pula aksiden pula, meninggal dunia, mati. Dia mati dalam keadaan tidak tutup aurat dengan sempurna. Agak-agak dia mati dalam husnul khatimah ke? Dia mati dalam husnul khatimah ke? Jawab dia tak. Nah, dia tidak akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan tidak menutup aurat dengan sempurna. Sebab tu ulama duk pesan kat kita, bila nak keluar rumah, tutup aurat dengan sempurna. Nah, sebab apa? Takut itulah. Takut kita mati dalam keadaan aurat kita tutup tak sempurna. Mati waktu tu, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Sedangkan mati aksiden tu mati yang baik, mati syahid akhirat. Tetapi oleh kerana dia tak tutup aurat dengan sempurna, ini yang kita bimbang. Dia tak jadilah mati syahid akhirat. Sebab apa? Sebab dia tak tutup aurat dengan sempurna. Nah, ini yang kita bimbang. Nah, ibu ayah sekalian. Nah, sebab tu kena mengaji. Belajar sungguh-sungguh. Nah, ni duk mengaji dah. Tapi kaki baru perempuan, kaki aurat dah. Aurat. Tapi tang kaki tu pun tak boleh nak tutup lagi. Kan? Kalau pakai kain yang labuh tak apa. Tapi kain nak singkat. Sukin tak pakai. Sedangkan kaki tu aurat. Masalah ni lah kita nak beramal. Sebab tu kalau takat ada ilmu saja tak boleh tolong kita dalam kubur. Ada ilmu saja tak boleh tolong pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Tetapi yang boleh tolong kita waktu menghadapi sakaratul maut, iaitulah amal ibadah kita. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata sakitnya sakaratul maut umat aku bergantung kepada amalan dia. Waktu dia hidup. Sebab tu kita ni duduk atas dunia ni kena mengaji, dan bila kita mengaji, lepas mengaji kita baiki kelemahan yang ada pada diri kita. Jadi apa dia lagi? Azam kita, rencana kita seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Sudah pastilah kita kena buat perancangan untuk memburu malam Lailatul Qadar. Untuk nak buru malam Lailatul Qadar ni. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Ada banyak petua-petua yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali contohnya. Tetapi saya nak bagi yang paling mudah lah. Iaitulah 10 malam yang terakhir, kita pulun betul-betul. Kita tak usah duk pilih mana satu malam. Kita perderah 10 malam tu sungguh-sungguh. Kan? Bukan nak rugi. Bila dah pulun 10 malam, takkan tak dapat salah satu malam. Kita ni kalau nak tahu salah satu malam tu adanya malam Lailatul Qadar, bila kita tengah berdoa waktu tu tiba-tiba mai perasaan sebab, perasaan sayu, tiba-tiba menitiskan air mata. Itulah tanda-tandanya orang yang mendapat malam Al-Qadar. Tiba-tiba dia rasa sebab, rasa sayu, kemudian mengalirkan air mata. Menangis tak isak-isak. Maka pada waktu itu kata ulama, Malaikat Jibril alaihissalam sedang menyelami doanya pada waktu itu. Allahu Akbar. Maknanya Malaikat Jibril membawa doanya untuk dipersembahkan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena faham apa maksud Lailatul Qadar. Bila sebut Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ni malam penentuan. Penentuan apa dia? Pada malam Al-Qadar inilah kata setengah ulama, iaitulah malam belanjawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam belanjawan. Maksud dia apa dia? Maksud dia pada malam itulah ditentukan oleh Allah sama ada kita ni boleh hidup ataupun tidak pada tahun berikutnya. Pada malam itulah juga kata ulama ditentukan oleh Allah penyakit apa yang akan kita dapat pada tahun berikutnya. Pada malam itulah ditentukan oleh Allah banyak mana rezeki yang akan kita dapat pada tahun berikutnya. Dan pada malam itulah ditentukan segala-galanya ke atas diri kita. Itulah disebut sebagai malam Al-Qadar. Kemudian, apa lagi perancangan yang kita kena buat seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Di antaranya, kita kena buat perancangan dan berazam untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam hidup kita. Amal sunnah Nabi. Di antara amalan yang paling senang, iaitulah Rasulullah akan mengutamakan sebelah kanan. Kalau kita sebelum ni pakai jam belah kiri, lepas ni kita pakai jam belah kanan. Kita pakai jam tangan sebelah kanan. Kan. Bila pakai jam kita pakai lagi ya Allah Subhanahu. Kemudian dan yang terakhir sekali, sebelum tidur kita semayang. Kemudian sehabis semayang kita muhasabah balik diri kita. Sepanjang hari itu apa yang telah kita buat. Kalau kita buat amal ibadat, kita doa pada Allah, ya Allah terimalah segala amal ibadah tu. Dan seandainya amalan kita hari itu, amalan kita banyak kita buat maksiat, kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bila kita balik bertemu dengan Allah nanti, Allah Ta'ala redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita ni bila kita hidup atas dunia, kita digelar sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi alangkah hebatnya esok kita di hari akhirat. Apabila kita dipilih untuk menjadi ahli syurga Allah, maka pada waktu itu kita dipanggil dengan gelaran kekasih-kekasih Allah. Allahu Akbar. Di dunia kita digelar sebagai hamba, tetapi esok di hari akhirat di dalam syurga kita akan digelar sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua. Dan seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, biarlah Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, walau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah. Okey, Ustaz, kita boleh buka soalan ke sekejap, Ustaz? Ya, boleh Allah. Saya ada nampak soalan kat sini daripada Norazita. Assalamualaikum Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ajar sahabat, jika nak tidur kena khatam Al-Quran. Sesiapa baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama pahala seperti khatam Al-Quran. Adakah sama pahalanya jika baca surah tersebut walaupun bukan ketika nak tidur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, pahala dia sama. Ya, pahala dia sama. Wallahu a'lam. Okey, ada yang angkat tangan sini? Oh, no, silakan. Saya. Okey, silakan Pak Nafsyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi nak wabarakatuh. tanya mengenai zakat fitrah. Saya baru dengar yang mengatakan sekiranya anak yang dah bekerja, tolong bayarkan zakat fitrah ibu bapa yang mana ibu bapanya ada pendapatan sendiri. Tak sah hukumnya. Betul ke Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dia zakat fitrah ni kena faham, yang kena keluar ialah
ketua keluarga. Ketua keluarga. Kemudian kalau anak pula, kalau dia ada keluarga memang dia wajib kalau dia lelaki kan. Tapi kalau anak tu buat keluar untuk ibu dan ayah dia, sedangkan ibu dan ayah dia ada pendapatan sendiri. Yang tu saya tak pasti. Saya tak pasti. Tetapi memang saya pun duk dengar macam tu juga. Tapi kalau tengok daripada pejabat zakat berkaitan dengan zakat fitrah ni, memang keutamaan tu adalah untuk ketua keluarga. Dikhususkan untuk ketua keluarga. Dan seandainya anak yang keluar tu saya tak berapa pasti, saya tak berani. Nanti kalau ada masa kelepangan, insyaAllah saya akan jelaskan insyaAllah. Okey. Dan kemudian Ustaz, kalau dia kata, kalau misal kata anak yang dah bekerja pun, ibu bapa tolong bayarkan pun kata tak sah. Itu yang jadi macam, ni perkara baru lah bagi saya, baru dengar. Sebelum ni tak pernah pula dengar. Betul. Saya pun macam tu juga. Saya pun macam tu juga. Sebab tu saya tak boleh pasti. Saya tak wani nak bagi keluar sekian. Okey. Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Ada lagi tak Sama-sama, soalan lain? Okey. Ni saya nampak yang angkat tangan kat sini pun Anum. Nak tanya soalan silakan. Tak ada ya, tidak salah tekan kot. Okey Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Amir Syahrizal atas kesediaan berkongsi ilmu ini dan berbaki beberapa hari lagi Ramadan akan tinggalkan kita. Dan buatlah sehabis baik, berusahalah merebut malam Al-Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kerana hari esok belum tentu milik kita, kerana tahun depan pun belum tentu sempat bertemu dengan bulan yang penuh barakah ini. Dan semoga ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat buat kita. Dan terima kasih kepada penaja kedua-dua program. Terima kasih dan kepada para jemaah sudi duduk bersama-sama hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan Ustaz, kita akhiri dan tutuplah, tangguhkan dulu majlis ilmu kita ini dengan tasbih sebelum tu kafarah. saya nak tambah sikit lagi. Okey, Berkaitan boleh. dengan Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, Nabi kata barang siapa yang telah melepaskan malam Al-Qadar. Siapa yang telah terlepas malam Al-Qadar ni, maka sebenarnya dia telah melepaskan segala kebaikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia pada tahun tersebut. Maka orang ini, kata Rasulullah, adalah orang yang paling rugi dalam hidup dia pada tahun tersebut. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Okey. Allahu Akbar. Kita sama-sama kita renung-renungkan ya. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Sama-sama.